pengertian rububiyah dan hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah, dengan mentadbir, dengan pentadbiran atau urusan Allah Ta'ala. Jadi, apabila dikatakan pentadbiran, pengertian rububiyah dan hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran ataupun urusan Allah Ta'ala. Apa maksud di sini? Iaitu pentadbiran. Pentadbiran ni apa? Segala urusan yang mengelola ataupun tugas yang mengurus sesuatu. Makna pemerintahan. Hakikat ni apa? Allah. Ya. Jadi itu yang kita nak ketahui. Begitu juga kalau nak kita katakan perjalanan hidup kita yang tidak putus-putus. Jadi pentadbiran yang mentadbir, yang pengelola, yang mengurus, yang memerintah. Siapa? Allah. Muka surat 79. Puan Maimun. 79. Baik. Itu yang dikatakan pentadbiran. Ya. Jadi apabila kita dapat faham apa yang dikatakan tadi, dikatakan pentadbiran ataupun pentadbir, maknanya urus kelola, ya, atau tugas atau mengurus sesuatu, iaitu pemerintahan. Hanya satu saja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup dan penghidupan kita adalah yang mentadbirnya Allah. Satu. Rububiyah dengan makna ijmali, dengan cara ijmali. Ijmali apa? Dengan secara ringkas. Ataupun makna kata menyeluruh, umum. Dia kata rububiyah dengan makna yang menyeluruh ialah mengiktikadkan. Yang mengiktikadkan maknanya kita berpegang. Kalau akidah maknanya kepercayaan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau akidah saja, kepercayaan di dalam agama Islam. Makna kata kepercayaan dan keyakinan di dalam agama Islam, iaitu bersandarkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi apabila dikatakan mengiktikadkan, aku percaya dan pegang. Mengiktikadkan Allah dengan iktikad yang jazam, yang putus. Iktikad yang jazam dan putus bahawa Allah Ta'ala adalah mentadbir. Mentadbir semua benda. Mentadbir semua benda. Benda-benda. Maksudnya alam ni lah. Alam ni dijadikan oleh dia. Jadi dijadikannya, kemudian dia yang mentadbir. Dia yang mengurus. Dia yang mengelola setiap sesuatu. Ya, setiap sesuatu. Jadi fahamlah kita sekarang, kita dapat duduk ni pun satu. Dia yang menjadikan kita. Jadi aku tahu, aku dapat rasa sekarang. Aku sedar sekarang, aku ketahui sekarang. Aku faham sekarang. Maknanya orang ni orang kenal. Orang kenal, orang ada tauhid. Orang ada tauhid, orang beriman. Maknanya dia percaya dan yakin. Aku dapat duduk sekarang ni pun sebab ditakbir urus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia nampak, dia saksi kepada perbuatan dia itu adalah perbuatan yang ditakbir urus, yang dikelola oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semua benda dan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Makna di dalam dunia ni tidak ada satu pun yang tidak mendapat mentadbir daripada Allah, melainkan mendapat takbir daripada Allah.
Ya, berapa mentadbir daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata di dalam dunia ini tiada pentadbir. Tiada pentadbir. Mana kata kalau tak ada, kita tu nak menafikan. Kita menafikan bahawa kita itu sebagai pentadbir. Menafikan kita itu sebagai pentadbir. Habis yang pentadbir siapa? Allah. Jadi fahamlah kita sekarang, iaitu tertuju hanya kepada Allah, Allah, Allah. Maknanya dalam hidup dan penghidupan kita ni hanya wujud Allah. Meskipun lahiriah nampak wujud perbuatan kita, usaha ikhtiar kita, tetapi pada hakikatnya adalah wujud perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir diri kita, alam ini. Melainkan Allah Ta'ala yang Maha Esa. Melainkan Allah Ta'ala yang Maha Esa. Maknanya asma'nya Esa. Namanya Esa, Allah. Sifatnya Esa. Dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Esa. Dan perbuatannya Esa. Esa perbuatan Allah Ta'ala yang Maha berkuasa. Yang Maha berkuasa. Jadi, di mana juga kita memandang, di mana juga kita menyaksi, apa juga yang kita ketahui, semuanya tertuju kepada Allah. Apa sebab? Hati dan jiwa kita tasdik kepada, ingat kepada Allah. Jadi, perbuatan kita melihat adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru penglihatan kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya, kenapa kita melihat benda-benda, sesuatu-sesuatu, kita tidak nampak Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya hati kita ada selain daripada Allah. Maksudnya kebesaran dunia. Itu pasal kita nampak, makna kata, kalau nampak muka suami, nampak muka suami saja. Kalau nampak muka anak-anak, nampak anak-anak saja. Kalau nampak muka isteri, nampak muka isteri saja. Tak nampak perbuatan Allah. Tak nampak mana kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hati kita tu ada selain daripada Allah. Ada kuasa kita, ada keinginan kita, ada kehendak kita. Maknanya kita membesarkan diri kita. Jadi itu sebabnya kita tidak nampak Allah SWT terdinding oleh sesuatu. Jadi tak nampaklah yang mentadbirnya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan alam ini. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan alam ini, yang menjadikan kamu dan mencipta perbuatan kamu. Jadi dah nampak jelas Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang menjadikan alam ini kun fayakun. Dan yang memilikinya, tak ada sesuatu selain dia yang memiliki alam, melainkan Allah Taala yang memilikinya. Jadi kalau dia yang memilikinya, maksudnya apa? Dia yang mentadbir urus alam ini. Ya, alam ini. Jadi itu dikatakan ni adalah pentadbir tunggal. Pentadbir tunggal. Jadi daripada permulaan sarah saya tadi hanya membawa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai mentadbir urus hidup aku. Harap jelas terang. Tak ada selain. Tak ada selain. Itu sebabnya walaupun kita pergi ibadat umrah beberapa kali, walaupun daripada akil balik dahulu kita telah berbuat suruh Allah, kita menghentikan tegah Allah, apa hakikatnya? Semua dia itu datang daripada Allah. Tak nampak sedikit pun datang daripada aku.
Datang daripada apa? Aku ni apa? Daripada kekuatan aku. Kekuatan aku apa dia? Daripada tenaga aku. Daripada usaha ikhtiar aku. Daripada pekerjaan aku. Daripada harta benda aku. Daripada itu aku. Tak nampak sedikit pun. Sebab di sebalik aku itu, dia nampak kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tak nampak, itu yang kita risaukan. Itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Milik aku engkau kata engkau punya. Jadi Allah Ta'ala nak tanyalah. Betul ke engkau punya ni? Ataupun harta ni atas aku punya. Jadi kalau dah semuanya hak Allah milik Allah, buat apa dia nak periksa lagi? Itu dikatakan tanpa hisap. Dah semuanya kita kembalikan kepada dia. Tak nampak pun usaha ikhtiar kita. Ya, itu dikata Allah Azza wa Jalla yang menjadikan alam ini, yang menjadikan aku. Kun, habis. Dan yang memilikinya, Allah Ta'ala Azza wa Jalla yang memiliki aku. Habis. Tak ada siapa yang memiliki aku melainkan Allah. Adalah pentadbir tunggal. Adalah pentadbir tunggal. Tak ada dua, tak ada tiga. Tanpa bantuan dari mana-mana jua pun. Maknanya dia berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Dia tidak minta tolong kepada zat yang lain, pada Tuhan lain. Dia. Dan Allah bersendirian. Allah Ta'ala. Dia bersendirian. Maknanya penyaksian kita, penglihatan kita, pengetahuan kita hanya tertuju kepada yang perbuatan yang asma yang nama yang Allah, Allah, Allah. Apabila kita ada selain Allah, bermaksud kita bersandarkan selain daripada Allah. Menjadikan makhluk. Dan Allah bersendirian menjadikan makhluk. Makhluk ni apa? Segala yang baharu. Yang baharu apa? Yang ada permulaan, yang ada kesudahan. Semuanya makhluk. Ada permulaan, tak ada kesudahan. Ada 10 perkara. Itu pun makhluk. Yang dikehendaki Allah. 10 perkara yang katakan dikekalkan. Itu pun dikehendaki Allah. Kalau dia tak kehendaki, itu pun hancur, lebur. Apa dia dikatakan tadi? Allah Ta'ala bersendirian menjadikan makhluk, menghidupkan dan mematikan. Maknanya, kita menafikan tidak ada yang menghidup dan mematikan, melainkan Allah. Maknanya kita terus tertuju kepada Allah. Kita terus bersandarkan kepada Allah. Itu dia kata tadi, kita ni makhluk. Tak ada yang menghidupkan, tak ada yang mematikan. Melainkan Allah. Sekarang kita hidup. Nampak pula nanti mati. Makna tak ada yang menghidupkan, tak ada yang mematikan. Melainkan Allah. Yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Semua yang ada ni, hakikatnya semuanya datang daripada Allah. Kemudian memuliakan dan menghinakan. Siapa yang memuliakan kita? Siapa yang menghinakan kita? Allah. Soal kenapa dia memuliakan kita? Dia suruh kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Kenapa Allah Ta'ala menghinakan kita? Dia suruh kita itu bertobat kepada dia. Dihinakan. Kemudian memberi rezeki dan memberi nikmat, yakni rahmat. Tak ada yang memberi rezeki, tak ada yang memberi rahmat, melainkan Allah.
habis dah. Maknanya kita percaya kepada yang memberi rezeki. Bukan kita percaya kepada rezeki yang diberi. Boleh memberi manfaat kepada kita. Yang memberi manfaat kepada kita, yang memberi rezeki kepada kita. Yang memberi rezeki kepada kita. Yang memberi rahmat kepada kita. Yang memberi nikmat kepada kita. Tentang apa? Tentang iman dan amal. Itu utama. Jadi kita nak berterima kasih bukan kepada rezeki-rezeki yang kita dapat. Tetapi kita nak berterima kasih kepada yang memberi rezeki. Sama juga kita membaca Al-Quran. Kita menjadi hafaz tentang Al-Fatihah. Kita beramal tentang Al-Fatihah. Siapa yang memberi kita hafal? Allah. Allah. Itu pasalnya tujuan kita membaca Al-Fatihah adalah untuk ingat kepada orang yang memberi kita menghafal Al-Fatihah. Al-Fatihah itu juga adalah hak dia, milik dia, kepunyaan dia. Jadi apa benda pun lah semua tu, semuanya hak dia, milik dia. Harap dapat faham tu. Jadi nampak Al-Quran, nampaklah yang empunya Al-Quran. Nampak Al-Quran, kita nampaklah kalam tersebut adalah kalam Allah. Allah yang empunya kalam. Itulah hakikat tauhid. Itulah pegangan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan sekadar dia berpegang pada Al-Quran begini. Bukan pegang pada hadis gini. Tapi dia tak kenal tentang kalam Allah. Dia tak kenal kepada kalam Rasulullah. Maknanya dia kena kenal Allah, kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu rahmat, itu nikmat. Yang memberi sakit dan juga mensehatkan. Yang memberi sakit dan mensehatkan. Maknanya yang memberi sakit. Itu yang kita nak ingat kepada Allah yang sedang kita sakit. Yang terlantar dekat hospital insya-Allah. Nah, kemudian yang mensihatkan kita. Maknanya semuanya itu nak kita ucapkan kepada yang menjadikan, memberi sakit dan juga mensihatkan. Kita dapat sakit, bukan sakit tu yang merisaukan kita, tetapi kita bersyukur atas yang memberi sakit. Itu sebabnya barulah dapat sakit tu memberi keampunan kepada kita. Ya tak? Dan mensihatkan tubuh badan kita, mensihatkan hati nurani kita. Meskipun lahiriahnya tidak sihat, tapi hati yang sihat. Jadi kembali semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lain-lainnya, itulah yang dikatakan rububiyah, tauhid penciptaan atau tauhid mentadbir ataupun pentadbir, atau kan dikatakan urusan yang mengelola. Kalau dalam penghidupan kita ni dikatakan, kata ketua rumah tangga, suami, dialah yang pentadbir, pengelola. Apa yang dia bagi, kita yang menguruskan. Semuanya itu dia. Kalau kita lihat pula seorang anak kecil lahir daripada perut seorang ibu, yang mentadbirnya ada kedua ibu bapa tersebut. Bagaimana dia nak membesar anak tersebut dengan memberi makan dan minum, nak menjaga keselamatan anak tersebut, memberi pakaian dan juga perlindungan, nak beri kesejahteraan hidup dunia akhirat, memberi pendidikan dunia, memberi pendidikan akhirat. Tak berurus tersebut, kita nampak adalah kedua ibu bapa. Tetapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni adalah hak Allah, milik Allah. Makna kepunyaan Allah. Jadi kalau dah kepunyaan dia, hak dia, milik dia, makna di dalam genggaman dia, di dalam kekuasaan dia. Tak ada yang lain lah melainkan dia. Jadi itu sebabnya kalau dikatakan umur kita
Nabi cakap. Apa dia kata? Umur umatku 60 hingga ke 70. Jadi kalau ustaz sekarang berumur 64 tahun. Nak masuk 65 dah. Lagi beberapa bulan je. Nak masuk 65. Jadi 65. Lagi 5 tahun yang Nabi cakap. 5 tahun. Sebab jam pelik, 5 tahun. Kalau lebih, ini nama ekstra lah, kata orang kita. Ekstra. Soalnya, Allah Ta'ala panjangkan umur kita, apakah kita dapat mengisi umur tersebut? Adakah kita dapat mengisi umur tersebut? Setiap saat yang Allah Ta'ala tambah. Itu persoalannya. Jadi itu yang dikatakan tadi, kita risau tentang apa? Kita risau tentang iman dan amal. Bukan sekadar nak bersyukur umur panjang. Tetapi yang kita risaukan tu, Allah Ta'ala pun panjangkan umur, adakah kita diisi dengan mengingati Allah setiap saat dan waktu? Yang keduanya, apakah dikatakan tadi, kita tu umpama seperti itu telur di hujung tanduk. Bila-bila masa saja akan jatuh tergolek. Hancur berderai. Itulah umur orang panjang. Bukan kata umur orang panjang ni aku seronok dan sebagainya. Tak. Lagi risau. Ya, itu dikatakan. Dan semua ni berlaku adalah di dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa nas dan dalilnya? Ini yang diterangkan, yang dijelaskan oleh Allah SWT. Kesimpulan awal yang saya cakap. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Allah SWT. Yang mentadbir hidup dan penghidupan adalah Allah. Nak mendapat merasai nikmat ini, bahawasanya orang tu sentiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Engkau yang mengurniakan nikmat, yang memberi nikmat kepadaku iman dan amal. Dia baru bagi nikmat iman dan amal. Kemudian, ya Allah, engkau jadikanlah nikmat iman dan amal itu hidup di dalam penghidupan aku. Ya Allah, jadikanlah nikmat dan iman itu hidup di dalam penghidupan aku. Jadikanlah nikmat iman dan amal itu nur, cahaya dalam hidup dan penghidupan aku. Baru kita nampak gambaran. Jadikanlah nikmat dan iman dan amal itu kesudahan hidup aku. Jadikanlah nikmat dan iman dan amal itu menjadikan aku bertemu denganmu. Habis. Sampai akhirat. Sampai dalam surga. Sebab dalam surga nikmat yang paling besar adalah melihat wajah Allah. Bukanlah Allah Ta'ala tu bertempat dalam surga. Lah. Cuma hakikat Ahlussunnah wal Jamaahnya begitu kita berpegang. Jadi apa dalil dia? Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala lahul khalqul wal amr. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Dalil, bukti, keterangan. Allah Ta'ala sendiri cakap. Kepada siapa? Kepada para malaikat. Khusus kepada Jibril. Jibril sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian, Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua. Melalui mulut-mulut orang-orang alim dan ulama. Dan terhebahlah pada malam ini. Artinya, dalam surah Al-A'raf ayat 54. Ingatlah, kata Allah Ta'ala, ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan yang menciptakan. Allah Ta'ala sendiri bagi tahu kepada seluruh makhluk bahawasanya kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan. Maksudnya apa? Tidak ada yang menciptakan, melainkan Allah Ta'ala yang menciptakan.
Jadi Allah Ta'ala yang mencipta anak-anak dan isteri aku. Dia yang kurniakan kepada aku. Cantikkah, tak cantikkah, lawakah, tak lawakah, atau apa benda pun lah. Kita sambut dengan baik. Kita sambut, kita baik, sambut dengan baik, kita sambut dengan baik itu maksudnya kita sambut urusan Allah SWT. Itu rahmat Allah, nikmat Allah. Sebagai seorang suami, isteri kepada suami, begitu juga. Itulah orang tauhid. Kepada Allah jualah yang tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk. Sekalian makhluk. Dan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan. Jadi di dalam rumah tangga, di dalam negara, di dalam hidup dan penghidupan kita, dan seluruhnya, dia yang mentadbir, dia yang mengelola, dia yang mengurus tiap-tiap sesuatu yang dijadikannya. Habislah. Maha suci Allah disekutukan dengan sesuatu. Maha suci Allah, kita sekutukan dia dengan kudrat kita, kuasa kita. Yang menciptakan, Maha suci Allah yang menciptakan. Subhanallah, Maha suci Allah. Dan mentadbir sekalian alam. Mentadbir sekalian alam. Itulah yang kita ucapkan selepas solat. Subhanallah, Subhanallah. Maha suci Allah daripada najis-najis, kekotoran-kekotoran, iktikad-iktikad yang tidak betul. Iktikad Mu'tazilah, iktikad Jabariyah, iktikad Qadariyah dan sebagainya. Ustaz pakai kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada jemaah bertanya lagi. Ya, baik. Ya, itu dikatakan ni firman Allah Subhanahu taala. Ingatlah, Allah Taala beri peringatan kepada kita. Kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbir sekalian alam. Surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Firman Allah Subhanahu wa taala. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Dalam surah Al-Jathiyah yang ketiga, ayat yang ke-36. Artinya, maka bagi Allah jualah tertentu segala puji. Maka bagi Allah jualah tertentu segala puji. Apa maksud dia? Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Allah Ta'ala yang mentadbir kita dengan mengurniakan kita rahmat dan nikmat. Tak ada yang lain melainkan dia. Jadi hakikatnya apa? Dialah yang berhak menerima puji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkataan Alhamdulillah itu jugalah pun datang daripada dia. Dia yang mentaufiq hidayatkan kepada kita boleh berkata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi tak ada satu pun yang terbit daripada kita. Lahiriahnya terbit daripada kita. Hakikatnya daripada Allah SWT. Itu yang dikatakan usaha dan ikhtiar itu. Nampak kita yang berbuat. Tetapi perbuatan kita itulah terletaknya hukum taklif. Usaha dan ikhtiar itulah terletaknya hukum taklif. Suruh dan tegah. Suruhnya kita memuji dia. Tegah dia jangan puji selain daripada dia. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuhan yang mentadbir langit. Tuhan yang mentadbir langit. Dan Tuhan yang mentadbir bumi. Langit dan bumi. Langit dan bumi. Dan Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Maksudnya, langit ditadbir oleh Allah Subhanahu taala. Bumi ditadbir oleh Allah Subhanahu taala. Dan sekalian alam ditadbir oleh
Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun yang ditakbir selain daripada Allah SWT, melainkan Allah. Jadi fahamlah kita sekarang dan kita yakin dah sekarang bahawasanya aku naik saksi bahawa tiada yang mentakbir melainkan Allah. Jadi aku naik saksi itu maksudnya kita faham. Dan kita faham, kita yakin yang kita saksi ni melainkan pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita tu hidup hati tu ingat kepada Allah. Allah, 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 Allah. Firman Allah yang ketiga. Allah Ta'ala bagi tahu lagi yang ketiga. Qul aghairallahi attakhidhu waliya fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, kalau patutkah aku mengambil penolong selain Allah? Dia kata, patutkah aku? Maknanya Rasulullah SAW tu cakap. Rasulullah SAW cakapkan kepada ni, patutkah aku ni mengambil penolong selain daripada Allah? Maknanya Rasulullah SAW tu, dia kata, itu bagi tahu sekali umat engkau ni, bahawa engkau tu patutkah engkau mengambil penolong selain daripada Allah? Hakikatnya Rasulullah SAW tu 100% penolongnya hanya Allah. Hanya bersandarkan kepada Allah. Yang menghidup mematikan Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Semuanya dia tu bersandar kepada Allah. Baginda Rasulullah SAW. Itulah hakikat baginda Rasulullah SAW. Sebab apa dia berpegang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dia tak ada daya dan upaya nak menolak segala keburukan. Dia tak ada daya upaya juga nak memberi kebaikan. Semuanya daya upaya Allah SWT. Maknanya itulah pegangan baginda Rasulullah SAW. Jadi dia kata, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah, patutkah aku mengambil penolong selain Allah? Jadi kita percaya pada Rasulullah SAW. Jawapan pun kita dah tahu. Yang menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala mencipta langit, mencipta bumi. Makna bukan dicipta tu semua. Apa yang berlaku di bumi itu, apa yang berlaku di langit itu, semuanya ciptaan Allah. Jadi pandang langit, inilah penciptaan Allah. Pandang bumi, inilah ciptaan Allah Ta'ala. Dan ia pula yang memberi makan. Dia pula yang memberi makan. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dapat kita makan dan sebagainya. Maknanya, dikatakan memberi makan. Dan bukan ia diberi makan. Bukan Allah Ta'ala tu ada Tuhan lain beri dia makan. Tak ada. Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala yang mentadbir langit dan bumi dan antara keduanya. Allah. Jadi kita naik saksi. Aku naik saksi. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang satu perkara yang dikatakan Allah Taala itu perintah kepada baginda Rasulullah SAW, iaitu mengakulah bahawasanya, iaitu dikatakan Allah Taala tidak mengambil penolong Tuhan selain pada yang lain. Itu bagi tahu dia kata. Ya. Firman Allah yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Ali Imran ayat ke-26. Sekali lagi Allah Ta'ala bagi tahu. Katakanlah wahai Muhammad.
katakanlah kepada seluruh makhluk, bukan kepada umat dia saja, kepada seluruh makhluk, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintah. Maknanya, fahamlah kita sekarang, kuasa pemerintah itu adalah Tuhan. Hakikatnya Allah. Apa sebab katakan tadi? Hakikat uluhiyah, Tuhan penciptaan. Allah itu Tuhan yang mencipta. Itu dia kata. Makna sifat-sifat Allah itu katakan penciptaan. Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan. Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Itu pada alam, kepada dunia. Saya boleh bercakap. Saya boleh menyampaikan dakwah, menyampaikan itu. Jadi maknanya yang memberi itu tadi, siapa? Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan semua, nak menyaksi perbuatan tersebut. Dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Allah Ta'ala mencabut kepada kekuasaan yang siapa yang dia kehendaki. Jadi kita nampak saksi. Itulah tauhid. Engkau jugalah yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki. Dia dihina, kemudian dimuliakan Allah. Jadi fahamlah kita sekarang, semuanya itu dikata pemerintahan tadi, pentadbir tadi, yang mengelola dia hanyalah Allah saja. Dan engkaulah yang menghinakan sesiapa yang engkau kehendaki. Dulu dimuliakan, kemudian dihina. Siapa? Allah Ta'ala yang menghendaki. Jadi apa hakikatnya di sini? Bukan pula bermakna orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala kita suka. Bukan pula dikatakan orang yang dihina oleh Allah Ta'ala kita tak suka. Akidah kena jaga. Yang memberi tersebut hanyalah Allah. Jadi kalau orang tu dalam hakikat Ahlussunnah wal Jamaah apa? Sebenarnya apabila Allah Ta'ala jadikan makna kata orang tu hina, itu letaknya diri kita. Bagaimana nak mendoakan orang tersebut. Nak mendoakan keselamatan orang tersebut dan sebagainya. Bukan pula kita tu menyokong. Ini kau tanggung sekarang. Kau dihina oleh Allah SWT begini-gini. Makna kita pula menjadi itu. Maknanya kita tak nampak juga. Allah Ta'ala hanya bagi tahu sahaja kekuasaan dia nak memuliakan dan menghina. Itu yang dikehendaki. Di dalam kekuasaan, engkau sahajalah adanya segala kebaikan. Semua kebaikan, dia saja yang memberi. Jadi pada hakikatnya, yang sebenar-benarnya, semuanya baik. Sebab apa katakan baik? Allah Ta'ala menjadikan baik atau tidak baik adalah pengajaran kepada kita. Jadi dia yang memberi. Sesungguhnya engkau amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tidak ada kuasa melainkan kuasa Allah. Itu sebabnya tiap kali saya katakan, dengan izin Allah Ta'ala maka dapatlah kita itu, makna kata itu bersarahan di dalam satu majlis ilmu. Dengan kuasa Allah. Dengan kehendak Allah. Dengan ilmu Allah. Maksud dengan izin Allah. Itu hakikat yang sebenarnya. Jadi, fahamlah kita sekarang. Dia tertuju hanya kepada Allah. Allah, 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 Allah. Tak ada yang selain dah melainkan Allah. Aku pandang muka sepulan, aku ingat Allah. Kalau banyaklah aku pandang seperti mana dalam laptop ni, sebanyak itulah hati tu laju mengingati Allah, 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 Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala yang mengatur, yang mengurus dan sebagainya.
Allah Ta'ala yang menjadikannya, Allah Ta'ala yang mencipta dan Allah Ta'ala yang memilikinya. Jadi hakikatnya ini perbuatan Allah. Jelas terang. Tak terdinding sikit pun perbuatan Allah. Jadi apa pasal dikatakan ini perbuatan Allah? Asma itu, perbuatan ni dinamakan perbuatan Allah. Perbuatan ni namakan asma Allah. Sifat tersebut, asma, nama sifat tu. Tak ada nama dah melainkan nama Allah, sifat Allah. Jadi keseluruhannya kembali kepada Allah. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkaulah yang menghinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan di dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Pengajaran ayat pertama, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali ingat kepada Allah. Tiap sesuatu ni adalah hak Allah, milik Allah. Seperti mana yang saya katakan tadi, kita bukan berterima kasih kepada apa yang kita dapat. Tapi kita berterima kasih kepada yang memberi apa yang kita dapat. Makna itu orang yang kenal, orang yang tahu. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah yang ke-5. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbilul amr fasayaquluna Allah fakul afala tattaqun. Bertanyalah kepada mereka. Bertanyalah kepada mereka yang musyrik itu. Bertanya kepada mereka orang yang musyrik. Maknanya orang yang dikatakan keluar. Siapakah yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi? Siapakah yang memberi rezeki kepada kamu? Ya, kepada kamu daripada langit dan bumi. Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati? Dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Dan siapa pulakah yang mentadbirkan urusan sekalian alam? Maknanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka mereka yang musyrik itu tetap akan menjawab, mengakui dengan berkata, Allah jugalah yang menguasai segala-galanya. Dia akan jawab, Allah Ta'ala jugalah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu katakanlah, jika kamu mengakui yang demikian, mengapa kamu tidak bertakwa? Mengapa kamu tidak bertakwa? Jadi kalau kita bertemu orang-orang yang musyrik, orang yang melanggar suruh Allah, ya, melanggar suruh Allah, dia buatnya perkara-perkara yang tak disuruh Allah. Jadi kita bolehlah mengingatkan dia. Makna dengan perkara-perkara tauhid kepada dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan juga perempuan semua, kesimpulannya di sini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajar kita berpegang kepada jalan atau cara baginda Rasulullah SAW mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang keduanya, kita mengikut jalan atau cara baginda Rasulullah SAW
bahawasanya tak ada daya dan upaya melainkan daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu akidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu segala perbuatan dia adalah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, setakat ini saja pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hijab kita. Segala yang ditutupnya, segala yang ditutupnya dan dibukanya untuk melihat kebesaran dan keagungannya. Itulah tujuan kita. Mudah-mudahan dengan melihat akan kebesaran keagungan dia, maka terselamatlah kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi segala kehendak-kehendak dia, Allah. Yang baiknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat kekurangan-kekurangan pada kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Ada kita nak bukakan soalan ke? Satu atau dua soalan? InsyaAllah. Boleh. Boleh. Okey, kita buka soalan kepada jemaah yang ingin bertanya atau ada sebarang soalan pada Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Ustaz terang sikit apa yang dikatakan barang antara keduanya tu? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Barang maknanya Allah Taala menjadikan langit dan bumi, dan antara keduanya. Antara langit dan bumi. Maknanya langit, antara langit dan bumi yang pertamanya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah perjalanan langit, perjalanan bumi. Di dalam perjalanan langit, makna kata perjalanan siang dan malam. Di siang dan malam. Makna kata yang mengikut daripada putaran daripada dikatakan daripada matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Semua ni ditakbir oleh Allah SWT. Di dalam pentadbiran tersebut antara langit dan bumi, yang dikatakan makhluk-makhluk tadi yang hidup, dapat hidup daripada pencahayaan tersebut. Makna kata zahirlah makhluk-makhluk yang berupa makhluk manusia, makhluk haiwan, makhluk tumbuh-tumbuhan dan sebagainya antara kedua-dua tersebut. Maka antara kedua-dua tersebut itu jugalah antara langit dan bumi. Semuanya ditakbir urus oleh Allah Ta'ala, dikelola oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Moga terjawab persoalan, dan sekiranya ada soalan lain sila ajukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh jadi agak terkeluar sikit daripada tajuk kita tapi masih dalam sunnah jemaah jugalah. Ya. Kalau kita bertembur dengan orang Syiah, Ya. kalau kita bertembur dengan mereka, apakah satu faktor ataupun ayat yang boleh orang kata mengatasi dia punya penerangan berhubung dengan sunnah kita punya jemaah ni? Maksudnya kalau macam dulu kan, saya beranikan dirilah menjawab. Bila dia kata Abu Bakar itu penakut katanya. Abu Bakar itu pengecut katanya. Kerana itulah dia mengikut Nabi Muhammad SAW. Lari, dia kata dia meninggalkan Ali di tempat tidur. Jadi saya sama ada betul ke tidak, saya terus berkata itu semua kehendak Allah yang Allah beri petunjuk supaya Abu Bakar mengikut Muhammad. Dan Ali itu di tempat perbalingan itu dan juga diselamatkan oleh Allah. Kalau tidak dengan kuasa Allah, tidak menyelamatkan Ali itu, takkanlah kaum Quraisy tu tak marah. Tentu dia marah bila dia tengok
Ali menggantikan tempat, tentu dia akan menggunakan Ali. Tapi Allah telah menentukan segalanya. Menutupkan pintu hati mereka tidak membunuh Ali. Walaupun mereka geram dan marah pada masa itu. Itu saya cakap dengan mereka dengan keadaan macam tu. Senyap juga lah mereka dekat situ. Tapi bila tempat-tempat lain tu, saya kaku lah Ustaz. Cara penerangan dia tu memang hebat. Jadi adakah satu cara saya dapat mengatasi dia orang punya penerangan ataupun pendapat tu Ustaz? Untuk saya berhujah dengan mereka tentang Syiah. Apa yang sebenarnya kita punya sunat al-jamaah ni melebihi mereka. Itu je saya nak tahu. Supaya mereka sedar bahawasanya mereka tu bukan di jalan yang benar. Baik. Boleh Ustaz? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita bertemu, bila kita bertembung dengan orang Syiah. Bertembung ni maksudnya kita tu duduk bersama, berbual, berhubung tentang agama. Jadi apabila berhubung tentang agama, jadi yang pertama sekali, pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pegangan Syiah, kita dah tahu dah ada perbezaan pendapat. Pendapat ini pula tidak boleh diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat dia. Dia pula tak boleh terima pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, elakkan daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang pertembungan tersebut. Itu yang lebih baik. Baik. Lagi satu. Kalau dikatakan, dikehendaki, apa yang dikatakan tadi berhubung tentang Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat kelebihan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Daripada mulut baginda Rasulullah SAW yang mulia. Daripada mulut baginda Rasulullah SAW yang mulia. Kalau kita lihat perkara ni berlaku sejarah dia. Apa yang berlaku? Di Masjid Quba. Di Masjid Quba. Yang dikatakan di luar Masjid Quba ada satu perigi. Yang mana baginda Rasulullah SAW duduk di tepi perigi tersebut. Dan perigi tersebut dikawal oleh seorang sahabat. Jadi, nak masuk ke dalam perigi tersebut, makna kata, kena berjumpa sahabat ni dahulu. Jadi, sahabat ni tahan. Tak boleh masuk. Siapa yang masuk pertama? Nak berjumpa baginda Rasulullah SAW, ialah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, dia bagi tahu kepada penjaga tersebut, bahawasanya Saidina Abu Bakar adalah iaitu orang yang dijamin masuk surga. Datang pula seorang sahabat lagi. Siapa yang masuk? Saidina Umar radhiyallahu an pun dijamin juga masuk surga. Kemudian masuk pula orang yang ketiga. Siapa dia? Saidina Osman radhiyallahu an. Sehingga kan pengawal Rasulullah SAW ini siapa yang masuk pada hari ini, semuanya dijamin oleh baginda Rasulullah SAW menjadi surga. Masuk surga. Baik. Jadi itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang mengatakan Saidina Abu Bakar masuk surga? Siapa yang mengatakan itu Saidina Umar masuk surga? Siapa yang mengatakan Saidina Osman masuk surga? Ada dah pada mulut yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita percaya dia adalah utusan Allah. Makna utusan Allah daripada Allah yang mengutuskan bahawa orang yang tiga orang ni adalah dijanjikan surga. Itu pegangan kita, Ahlus Sunnah. Kita takkan berganjak. Jadi kalau dah ahli surga, maksudnya orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak timbullah engkau pengecut ke, engkau apa ke, kau itu ke, tak timbul. Tak timbul. Yang timbulnya ialah orang ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, ada apa pertanyaan lagi? Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Mungkin dah tak ada soalan. Assalamualaikum, Kita tanya lagi. Ustaz. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, apa Wahabi ni kan Wahabi. Wahabi, ya. Ini pun
ini pun sama jugalah. Sama juga. Ya, yang saya nak menceritakan itu apa Abdul Wahab lah, itulah India dan sebagainya. Apa yang pentingnya Wahabi ini dia sangka amalan dia saja yang betul. Saya ringkaskan macam itulah. Dia saja yang betul. Dia sangka dia saja yang mengikut Ahlus Sunnah. Dia saja yang mengikut sunnah Nabi. Dia menyangka orang lain tak ikut. Jadi itu di antara perkara-perkaranya. Dia tidak, pertama. Kedua, dia tidak pula mengambil kira hikmah daripada sunnah tersebut. Nah, jadi kalau kita berjumpa juga orang-orang yang seperti ini, itu yang dikatakan dia ni sama macam kita. Sama macam kita. Ya tak? Kalau Syiah tadi, itu nampak ketara. Yang ini sama. Maknanya dia berpegang kepada sunnah. Itu sebabnya di dalam kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kalau kita sekali baca, dia hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis saja. Itu pasalnya, dia nak kena berguru betul-betul. Nak istiqomah betul-betul. Nak faham. Maknanya dia mengikut juga Al-Quran dan hadis. Jadi kalau dia berpegang mana Al-Quran, mana hadis, dia tak mengambil hikmah Al-Quran dan hadis. Itu secara umum yang saya katakan. Saya tidak pula lah nak mengatakan ini Wahabi, ini Wahabi, ini Wahabi. Tapi yang paling penting sekali, kita tu ada tempat ambilan kita. Selain daripada Al-Quran dan hadis, kita ada berguru. Wallahu a'lam. Oh, terima kasih Ustaz, faham dah. Maksudnya kita kena berguru lah amalan kita. Ya. Gitu. Sebab di Tanah Merah ni ada kata Wahabi, tapi kita tak ada lah Ahli Sunnah wal Jamaah kitanya. Assalamualaikum. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, Ya. boleh saya bertanya? Ah. Saya mungkin memerlukan sedikit penerangan Ya. tentang bagaimana ya terjadinya pahaman pengikut Syiah yang begitu macam komunis dalam Islam gitulah, mencelarukan, membingungkan gitu. Boleh tak Ustaz? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fahaman-fahaman yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan 72 yang berkata tu daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 72 tersebut termasuklah Syiah. Baik. Pada hakikatnya baik dan buruk Allah Taala yang kehendaki. Allah Taala yang kehendaki. Maksudnya yang buruk tersebut 72 hakikat tersebut, akidah tersebut, siapa yang jadikan? Allah Subhanahu Taala. Jika Allah Taala nak menyesatkan seseorang itu, tak ada siapa yang boleh menahannya. Jadi kita kembalikan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pegangan kita. Sebab kita pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuan kita mengaji Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita nak menolak. Kita nak menolak 72 fahaman tersebut. Itu tujuan kita. Itu pasal kita nak study betul-betul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk nak menolak yang 72 tersebut. Terutama dikatakan di Syiah di sini. Saya faham sekarang ni tersebar luas dah tentang Syiah. Tapi kita tak boleh nak menahan. Kita tak ada daya dan upaya pun. Kita boleh saja menahan apabila kita tu diberi peluang untuk nak dakwah. Itu saja. Itu kalau dia boleh menerima. Samalah juga tentang Wahabi. Kita hanya boleh saja beri dakwah. Tapi itu pegangan dia. Pegangan ni mana akidah dia, kepercayaan, keyakinan dia. Jadi itulah dia katanya betul. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi ya Ustaz, saya Ya. mau tanya.
tentang terjadinya murtad. Boleh ya? Ya. Itu adalah satu perkara yang sangat sedih, yang sukar untuk katakan apa sebab ia merupakan pelbagai. Jadi ia juga merupakan satu ujian bagi family yang mempunyai keluarga yang terjadinya pengalaman begitu. Jadi bagaimana ya Ustaz pada ibu-ibu yang mungkin dan juga kami yang tua-tua ini dapat menolong ya generasi akan datang, cucu-cucu kita, bagi kita melindungi mereka. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Benda yang dah berlaku, kita tu cuba dan berusaha juga untuk cuba menariknya kembali. Usaha. Kemudian, kepada generasi yang akan datang, anak-anak dan cucu kita, tidak ada satu pun daya upaya kita melainkan atas taufik hidayat Allah SWT. Jadi, apabila taufik hidayat Allah SWT, petunjuk pertolongan Allah SWT, maka banyakkanlah kita berdoa kepada Allah SWT. Banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau kurniakanlah taufik dan hidayat kepada ahli keluargaku. Jadikanlah anak-anak dan isteriku, anak-anak isteri yang dikurniakan dalam taufik dan hidayat, petunjuk dan pertolongan. Jadikanlah keluargaku keluarga soleh dan solehah. Jadikanlah nasab keturunanku nasab keluarga soleh dan solehah. Jadi keduanya ikhtiar. Ikhtiar kita dekatkanlah dengan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu keduniaan, diisi umur dia dengan banyak mengingati Allah, dengan mengajar jalan-jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sekarang macam kita buat ni. Maknanya kita tahu dah kalau di sekolah dia ada mata-mata pelajaran yang dikatakan fizik lah, biologi lah, itu dan ini. Begitu juga di dalam agama. Ada ilmu fardu ainnya, pecahannya, ilmu usuluddin, fiqh dan tasawuf dan sebagainya. Ada ilmu mantik, ilmu itu, ilmu ini. Maknanya anak-anak tu dididik dengan pendidikan tersebut. Insya-Allah terselamat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Hadi Abdullah Tuda yang bersama kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat atas ilmu yang disampaikan. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pentadbir tunggal dan kita terus bersandar kepada Allah. Moga kita berada di jalan yang diredui Allah dan terus berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Teruskan bersama dengan Ustaz pada minggu depan dan sekiranya ada permasalahan bolehlah diaju untuk kuliah akan datang. Syukran jazilan kepada semua yang berada di Google Meet Gema Nur Iman pada kuliah Maghrib pada malam ini. Sebentar lagi kita akan bersama dengan kelas Ustazah Afzan iaitu kelas Fardu Ain pada pukul 9.15 malam dan kita tangguhkan dulu kuliah kita ini dengan mempersilakan sekali lagi yang berbahagia Al-Fadil dan Haji Abdullah bin Hadi Tuda untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan seterusnya menutup kuliah dengan surah Al-As. Sekian untuk itu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, sebelum saya menutup dengan doa, seperti mana awal tadi, saya minta pada semua jemaah lah bahawasanya saya berkeinginan untuk mengerjakan ibadat badal umrah pada bulan puasa ni. Jadi hebah-hebahkanlah. Maksud kata harganya tu kalau sekarang tambang pun dah 11,000, saya dah kenakan 3 orang, lebih kurang dalam 3,500. Jadi tolong hebahkanlah.
Jadi insya Allah maknanya itu pada hakikatnya tu 100% saya akan lakukan seperti mana yang dikehendaki mengikut daripada badan umrah. Wallahu a'lam. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'dana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masyaallah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wasidatin asyukurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dhikin hasbiyallah wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli dhaqatin wa masyatin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita bertemu pada masa waktu yang lain, insyaallah.